Penulis-penulis terutama daripada barat cuba menidakkan kemahiran masyarakat kita. Hati kita nak buat kerja. Orang lain tak payah belajar. Jadikan sendiri yang kita buat. Ini adalah merupakan satu permata yang perlu digilap. Kita tidak mahu ia pupus. Orang zaman dulu, Belanga ni, Kesel, Kabara. Dulu dia tak ada benda jenis-jenis, tak ada benda meramik lah. Tembikar Mambung yang telah wujud selama 154 tahun lebih ini, kita tidak mahu ia pupus. Dan kita mengharapkan masyarakat umum boleh menggunakan sebagai satu barangan yang wajib pada setiap rumah mereka. Trend pelancongan Train to Dabong yang tular di media sosial tahun lalu kini membawa ribuan pengunjung ke Kelantan melalui jalan keretapi setiap minggu. Laluan Pantai Timur juga dikenali sebagai Jungle Railway membawa pengunjung sejauh 526 km dari Gemas, Negeri Sembilan ke Tumpat, Kelantan. Rel yang dibuka lebih 100 tahun dahulu menyusuri kampung-kampung terpencil, struktur bersejarah serta alam semula jadi malar hijau yang menjanjikan pengalaman eksplorasi yang mengujakan. Terletak 80 km dari Dabong, daerah Kuala Kerai turut menyimpan khazanah alam serta warisan budaya yang masih belum dikenali ramai. Seni Tembikar Mambung membawa majalah 3 ke pesisir Sungai Kelantan bersama Profesor Dr. Tajul Syuhaizam Said, Pengarah Muzium Pendidikan Nasional Universiti Pendidikan Sultan Idris yang menghabiskan masa 2 tahun bersama pengusaha tembikar untuk mengkaji nilai estetika tembikar Mambung pada tahun 2005. Tembikar di Kelantan telah wujud sejak zaman prasejarah lagi. Jumpaan-jumpaan tembikar semasa zaman Neolitik oleh pengkaji-pengkaji terdahulu menemukan bahawa jumpaan-jumpaan artifak yang berada di negeri Kelantan ini adalah merupakan petanda awal tentang kemahiran masyarakat menggunakan medium tanah liat sebagai barangan kegunaan harian. Antara produk yang dihasilkan termasuk periuk, belanga, bekas kukusan dan tempat menyimpan makanan. Kajian yang dihasilkan Profesor Tajul turut menjumpai simbiosis atau hubungan antara seni tembikar dengan ketamadunan manusia. Tembikar Mambung ini telah wujud sekian lama lagi. Begitu juga dengan perkembangan di Kuala Kerai ini. Kalau kita tengok tahun 1900 lagi, sewaktu pendudukan British di Tanah Melayu. So Kuala Kerai ini merupakan satu tempat yang unik kerana ianya ada deposit mineral yang sangat berharga iaitu emas dan cari gali emas telah berlaku. Begitu juga dengan perkembangan penduduknya di sini. Sebagai satu-satunya tempat di semenanjung Malaysia yang menghasilkan tembikar dapur masak tradisional, tembikar tradisi Kelantan ini telah dikesan dalam masyarakat Mambung sejak tahun 1868. Mengenali seni warisan Kelantan ini, kami berada di Bradley Steps atau Tangga Kerai yang dibina pada tahun 1927 yang menjadi nadi pengangkutan penduduk kampung di sepanjang Sungai Galas dan Sungai Lebir.
Dahulunya, kawasan ini merupakan kawasan yang boleh kita iktirafkan sebagai satu penempatan yang sangat maju. So, selama lebih kurang dalam 40 tahun itu, kontrak yang diberikan oleh kerajaan Sultan kepada penjajah British. So, maka kawasan ini memanglah sudah terdedah sebenarnya dengan teknologi dan kemajuan sebenarnya. Habis madu, sepah dibuang. Setelah berdekad menikmati hasil sumber asli negara, perkembangan Kuala Kerai kini bagai separa sedar. Lebih-lebih lagi kawasan kampung di pesisir sungai yang langsung tiada sambungan telefon mahupun internet. Kalau kita lihat keadaan geografikal kawasan di sini, terutama sekali kawasan yang berada di hulu, di Sungai Lebir, Sungai Galas itu, memanglah agak sukar kerana perhubungan utamanya adalah melalui jalan air. Daripada dahulu hinggalah sekarang ini, penduduk yang berada di kawasan hulu tu masih lagi menggunakan pengangkutan air ini sebagai pengangkutan utama mereka lah, untuk keluar daripada perkampungan mereka. Dengan kemudahan asas yang terhad, kami dibantu Nur Anwar Hamad, bekas penuntut Fakulti Seni UPSI pada tahun 2002. Menetap di Kuala Kerai, Nur Anwar bagaikan sukarelawan tunggal yang menjadi penghubung antara pengusaha tembikar di Kampung Mambung dan pihak luar. Usaha murni pensyarah seni di Institut Pendidikan Guru di Pengkalan Cepa ini sedikit sebanyak membantu mempromosikan permata yang jauh terselindung di pinggir Sungai Galas. Setelah 15 tahun, Profesor Tajul kembali ke lapangan kajiannya. Didapati bahawa generasi muda tidak lagi mengusahakan kraf yang berasaskan tanah liat. Kini, hanya tinggal 2 pakar tradisi yang masih setia mempertahankan seni halus ini. Hikmat bot penambang di Tangga Kerai hanya menelan belanja antara RM1 hingga RM5. Buat pengunjung yang inginkan kemudahan lebih selesa dan bergerak pada masa sendiri, bot besar boleh disewa dari RM130 hingga RM150. Dengan musim tengkujuh yang belum reda, air di sini masih keruh. Pertemuan Sungai Galas dan Lebir yang mengalir masuk ke Sungai Kelantan antara punca utama banjir di Kuala Kerai. Hingga kini, akses ke Kampung Mambung hanya melalui jalan air dan mengambil masa kira-kira 45 minit. Mungkin menjadi faktor seni warisan ini tidak dikenali ramai. Namun, perjalanan ke Kampung Mambung merupakan sesuatu yang amat menakjubkan buat kami. Biarpun deruman enjin bot memecah kesunyian, nikmat alam saujana mata memandang memberi satu pengalaman yang kekal dalam ingatan. Setiap saat, bagai pengembaraan ke dunia yang belum ditelan zaman. Tiba di Kampung Mambung, kami mencari pewaris keturunan Tok Bara atau Maimunah Putih, pembuat tembikar Mambung terawal pada tahun 1868. Mesra disapa Cikgu Lee, kami disambut Ramli Mat Isa, anak jati Kampung Mambung berusia 58 tahun yang giat menjalankan perniagaan seni warisan Kelantan bersama isterinya Siti Azah Mat Yaakob. Selain pengunjung, mereka turut menerima tempahan secara kecilan dengan bantuan kenalan seperti Nur Anwar. Penulisan pengkaji-pengkaji arkeologi yang terdahulu seperti Tweedy, H.D. Collins, Nun dan sebagainya, yang suatu masa ketika dulu mereka pernah menyatakan bahawa tembikar Neolitik dan tembikar tradisi ini tidak ada kesinambungan. Daripada situ sebenarnya timbul minat saya sebenarnya dan persoalan yang besar kepada saya sebagai seorang ahli akademik untuk menjawab persoalan itu.
Kekal dengan tradisi, pembuatan tembikar mambung masih dibentuk menggunakan tangan dan bukannya mesin. Inilah antara keistimewaan yang membuatkan Profesor Tajul tergerak untuk memulakan kajiannya. Bila kita selidiki sebenarnya, penulisan daripada pengkaji yang terdahulu sebenarnya tidak benar. Penulis-penulis terutama daripada barat ini sebenarnya cuba menidakkan kemahiran, kearifan lokal masyarakat kita. Ini kita dapat buktikan dengan kemahiran, kepandaian masyarakat itu sendiri menilai tentang bahan mineral, bagaimana tanah liat itu diproses, bagaimana tanah liat itu dibentuk dan seterusnya dibakar dan menjadi sebagai satu bentuk yang berfungsi. Dan ini semuanya melibatkan kearifan lokal yang sangat tinggi. Proses pembuatan tembikar mambung mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hari. Perkara pertama yang dilakukan Cikgu Lee yang mengajar subjek Bahasa Malaysia di Sekolah Agama Kampung Bahagia 2 km dari Kampung Mambung adalah mengumpul tanah liat di kawasan yang dikenali sebagai Kebun Raja. Mineral yang terdapat dalam jasad tanah liat di Kampung Bahagia, di Kebun Raja ini, ianya terdiri daripada beberapa peratusan bahan mineral alam semula jadi yang kita kategorikan seperti ada silika, kita ada alumina, kita ada juga kalau kita lihat dia seakan-akan berwarna merah ini, ianya mengandungi red iron oxide. Jadi dia ni kira satu. Dalam istilah seramik, tanah liat di sini sangat plastik. Ini membolehkan pembuat tembikar mengeksplorasi kerja tangan mereka dengan bebas selain hasil produk yang lebih tahan haba berbanding tembikar lain di Malaysia. Tanah perlu dipecahkan kepada butiran kecil untuk memastikan ianya bebas dari benda asing seperti batu. Dengan bantuan penduduk kampung, Cikgu Lee mengumpul hingga 500 kg tanah pada satu-satu masa. Di bengkel, tanah yang terkumpul dicampur dengan air dan ditinggalkan semalaman. Keesokan harinya, tanah yang direndam dikeluarkan dan ditumbuk tanpa henti selama 3 jam hingga lumat. Aktiviti yang menguji ketahanan fizikal ini dibuat secara bergilir-gilir selain menggunakan kayu daripada pokok pulai yang ringan bagi mengurangkan beban kerja. Kami bersama ibu saudara Cikgu Lee, kini antara pakar tembikar terakhir di Kampung Mambung. Nama penuh Halimah Cik Said. Umurnya puluh ni. Kerja awak belangom, noreh, kerja kapul lah. Setelah ditumbuk, tanah liat dicampur dengan pasir halus Sungai Galas, sumber istimewa yang menjadikan produk ini lebih poros dan tahan haba sehingga 900 darjah Celsius. Pasir ini mengandungi mineral yang dikenali sebagai alumina titanium yang memberi kesan seperti habuk emas di permukaan tembikar mambung. Halimah mula membentuk tembikar menggunakan teknik picitan dan lingkaran. Barangan tembikar diletakkan di atas kayu pemutar dan dibentuk secara manual, mengadaptasi penggunaan mesin lempar alin yang moden. Kaedah tradisional ini berbeza dengan tembikar kontemporari yang menggunakan teknik acuan ataupun tuangan tanah liat cair dikenali sebagai slip casting. Kita anak saudara 2 orang ada hak mana lagi. Faham Cik Nak tu? Tak adalah mana tangan. Cikgu ni pandai acuan ni. Yalah betul acuan dengan hak kita buat tangan. Setelah dibentuk, Halimah menggunakan pengikis sebelum menggunakan kayu penepek untuk membentuk bahagian tapak. Buat belakang ni umur 15 tahun lagi umurnya. Ngetuk tua. Kita belajar mata sebulan lah pandai tu. Orang tua dulu. Kita tak ingat tu orang tua buat dah. Kira tu pergi kat baru dah. Tembikar kemudiannya diberi ragam hias menggunakan teknik tekapan dengan kayu berukir. Pembuat tembikar mambung ini mewarisi keunikan daripada rupa bentuk dan juga fungsi tembikar itu sendiri.
Ini bertepatan dengan suatu konsep yang pernah diutarakan oleh Datuk Syed Ahmad Jamal, iaitu rupa dan jiwa, di mana rupa itu membayangkan kepada rupa bentuk tembikar mambung itu sendiri, dan jiwa itu merupakan satu ekspresi daripada pembuat tembikar itu sendiri yang ditumpahkan kepada pembuatannya. Ya, hati kita nak buat kerja. Jadi kita misalnya kita buat belanga macam ni so. Hak lain tak payah belajar. Jadi dengan sendiri ya kita buat. Apa itu juga kita buat rekod sendiri lah. Kita kelih betul ke, kita boleh buat lah. Lagu itulah kitanya. Tembikar dibiar mengering seharian pada suhu bilik selama sehari sebelum disusun dalam tanur untuk proses pembakaran yang menggunakan kayu api. Tanur ini dibina sendiri oleh Cikgu Lee yang meluangkan masa setahun di Jepun bersama adik guru seramik tempatan pada tahun 1992 untuk belajar teknik pembakaran serta cara membina tanur khas untuk tembikar mambung. Proses pembakaran mengambil masa 8 jam dengan suhu terkawal berperingkat dari 930 hingga 1000 darjah Celsius. Tanur ini kemudiannya dibiarkan menyejuk seharian sebelum tembikar dibawa keluar untuk dijual pada harga antara 10 hingga 30 ringgit. Dengan pengalaman lebih 50 tahun menghasilkan tembikar mambung, Halimah menceritakan perbezaan kaedah penjualan dahulu dan hari ini. Zaman dulu, orang tua awak belanga. Orang mai ambil lah awak ilih ikut rakit. Awak pergi Kota Baru, Pasir Mah. Berakit lah, tak ada perahu, tak ada motor dulu kan. Selain produk asas, Halimah sedia memenuhi kehendak pelanggan yang inginkan bentuk dan ragam hias yang lebih rumit. Pada masa zaman dulu, belanga ni, kesel, kahbara. Dulu dia tak ada benda jenis-jenis, tak ada benda beramik lah. Semua jenis belanga ada telinga apa, tak ada lah. Jenis-jenis puyuk air. Tu zaman dulu lah. Tak ada lah benda berasal, tak ada zaman dulu. Lah ni banyak lah. Gua ada mau kelih dalam gambar, ada mau sebuah. Biasa lagu tu. Hujan membasahi kampung mambung menjanjikan pengembaraan yang lebih mengujakan. Kami menapak lebih 1 kilometer untuk menjejaki Zainab Hussein, satu-satunya pakar tembikar mambung selain Halimah yang mahir menghasilkan produk ini secara tradisional. Perjumpaan 1000 makna. 15 tahun sejak kajian Profesor Tajul diterbitkan, dia kembali bertemu dengan permata yang bukan sahaja membantu melengkapkan tesisnya, malahan memberi tempat berteduh setiap kali dia ke kampung mambung. Kini berusia 75 tahun, Zainab masih gigih menghasilkan seni kraft tangan walaupun jumlah permintaan tidak cukup untuk meneruskan kesinambungan hidup. Susah hari tu, dengan mula pokcik ni susah. Makan pun atas ni lah. Atas buat belanga apa kak, tuk tua ke jual apa kak, tuk tua bagi. Tuk tua tak ada kak, makcik orang makcik nak orang pemerek, orang mari-mari buat ni lah, orang mari-mari ni, orang beli. Jadi orang beli-beli kak, makcik beli makan lah. Suami pun sakit, makcik pun sakit. Jadi berubat semacam kak. Orang kata kak tak lekat pitih lah. Gitu. Kalau beli, orang sana, orang cakap kat orang. Jika tak sakit kat orang. Lepas makcik duduk cokor buat belangun ni lah. Dengan kudrat yang terbatas, Zainab terpaksa menggunakan mesin pengisar untuk membantunya dalam proses melumatkan tanah liat. Biarpun bergantung kepada penggunaan mesin, kemahiran Zainab menghasilkan rupa dan jiwa tembikar mambung masih tajam. Dah muda-muda tak pandai. Tak pandai nak buat kalau nak buat. Kalau nak pusing buat kain tu sekali dengan sana-sana ni mari. Ada hak mari makcik nak muda nak belajar. Tak boleh makcik, pagi tu mari pulak makcik. Tak mari pakai hari ni.
Zainab bersyukur diberi kemahiran yang sukar dipelajari ramai. Namun dia masih menaruh harapan anak cucunya mampu membawa seni tembikar mambung lebih jauh. Moga makcik pun moga tu bodoh. Nak tu boleh dah juga. Tapi sana masalah penat buat kan ni nak nombor tanah penat apa kan. Tiba waktu pulang, setiap langkah terasa berat mengenangkan masa depan seni warisan Kelantan yang masih tersorok dari pengetahuan ramai. Tembikar mambung yang telah wujud selama 154 tahun lebih ini, kita tidak mahu ia pupus dan kita mengharapkan masyarakat umum boleh menggunakan sebagai satu barangan yang wajib pada setiap rumah mereka. Kenapa tidak kita mengagungkan dan menggunakan tembikar tradisi yang dihasilkan oleh pembuat tukang mahir kita sendiri demi kelestarian warisan seni negara. Bagi Profesor Tajul, pelaksanaan projek perintis serta penyertaan pemain industri berpotensi menghidupkan semula lubuk emas Kuala Kerai untuk maju seperti dahulu. Ini adalah merupakan satu permata yang perlu digilap, terutama sekali bagi sektor pelancongan. Penggiat-penggiat pelancongan datanglah ke Kampung Mambung ini dan jadikan ini sebahagian daripada edu-tourism. Selain daripada melancong, khalayak juga dapat belajar tentang bagaimana wujudnya seni tembikar yang sangat-sangat unik yang berada di Sungai Galas di Kampung Mambung ini. Tembikar antara ciptaan terawal tamadun manusia. Ragam hias yang diukir memberi 1001 cerita menjadi rujukan ahli sejarah tentang kehidupan si pembuatnya. Kisah tukang mahir tembikar Kampung Mambung yang setia dengan tradisi harus diderai bukan sahaja rakyat Malaysia, malah penggemar seni seluruh dunia. Langkah drastik perlu diambil sebelum warisan hilang ditelan zaman.